53% rakyat Malaysia tidak melakukan saringan ujian kesihatan sejak setahun yang lalu. Kita mulakan dengan satu statistik supaya kita sama-sama sedar dan cakna tentang diri sendiri. Mungkin anda boleh tanya, ya, bila saya lakukan ujian saringan kesihatan yang terakhir? Saya Ani Mizati, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Natal diucapkan kepada anda semua. Hari ini hari cuti hujung minggu dan juga digantikan pada esok hari, cuti panjang untuk anda semua. Kita harapkan sambil-sambil bersama dengan keluarga tu, ikuti kami sebab tu kita pilih topik yang agak tidak berat tetapi tidak boleh dilupakan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebab tengok hampir 53% tidak melakukan saringan ujian kesihatan hampir sejak setahun yang lalu. Jadi itu yang kita nak buka pada hari ini dan pastinya kita harapkan agar anda ikuti kami di Hello Dr. TV3 Facebook dan juga 0377261603 nombor telefon yang akan diterbitkan nanti untuk anda simpan dahulu. Mana dah tahu kita ada masa, kita akan berbicara dengan seorang pakar yang akan berkongsi dengan kita. Kali ini kita bawakan pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Kajang. Siapa agaknya? Kalau mungkin anda nak tahu siapa, anda kena terus ikuti kami. Dan kalau ada soalan, ada pengalaman, pernah buat ujian kesihatan dan mungkin nak kongsikan bersama dengan kami pengalaman anda, boleh kongsikan di Hello Dr. TV3 Facebook, titipkan sahaja di situ. Okey, jom kita dengarkan apa kata rakyat Malaysia bila kita tanya tentang pernahkah anda melakukan ujian saringan kesihatan. Sama-sama kita dengarkan. Pernah. Usually kalau orang yang datang klinik kesihatan sebelum jumpa doktor akan saringan. And itulah waktu selalunya saya buat saringan and saya tengoklah pantau saya punya saringan kesihatan macam mana. Kalau ikutkan setiap hujung tahun, saya dan family memang akan lakukan medical check-up. Untuk lakukan setiap bulan tu menelan kos yang tinggi, tapi itulah at least sekali setahun itu sudah membadai. Kalau secara jujurnya last saya buat sebelum saya masuk universiti lah. Sebab bagi saya ujian saringan kesihatan ni dia memerlukan duit kan. Jadi kalau memerlukan baru saya akan buat ujian saringan kesihatan. Baru-baru ni pun saya menjalankan pemeriksaan kesihatan. Saya cek blood pressure saya cek paru-paru saya. Sebab sekarang banyak wabak penyakit. Jadi bila kita batuk sedikit pun kita dah fikir wabak penyakit yang COVID-19 semua tu. Awal tahun ni saya ada lakukan ujian kesihatan. Saya buat cek tekanan darah dan gula. Alhamdulillah dua-duanya normal. Saya pernah juga dulu buat ujian saringan kesihatan. Itu pun masa ada health screening percuma yang diorang buat dekat mall dulu. Saya pun tak ingatlah bila kali terakhir saya buat ujian saringan kesihatan. Tapi saya pernah buat dulu. Okey, itu dia antara jawapan yang kita dapat dengarkan daripada mereka, terutama sekali golongan remaja. Dan kepada mereka yang mungkin berkongsi dengan kita, anda sendiri dapat tahu kan, ada yang pernah lakukan tapi lupa bila. Maknanya mungkin dah lama sangat. Ada yang rasa masih lagi ragu-ragu sama ada pemeriksaan kesihatan itu cukup ataupun tidak yang dilakukan. Dan itu yang terjadi kepada kita rakyat Malaysia. Walaupun dah ada yang diberikan secara percuma, terutama sekali kepada golongan B40, anda pekeso dan sebagainya. Tapi kabarnya daripada 6 juta yang sepatutnya terlibat, hanya 600,000 orang sahaja yang pergi. Maknanya kat situ kita nampak mereka masih lagi kurang kesedaran mengapakah pentingnya untuk kita lakukan ujian saringan kesihatan. Tepuk dada tanya selera. Sama-sama kita dengarkan, bukannya nak marah. Kita tak marah. Kita cuma nak nasihat hari ini, nak berkongsi apa sebabnya kita kena lakukan ujian saringan kesihatan. Pastinya bukan saya keseorangan untuk berkongsi. Kalau saya kongsi entah apa-apa kan nanti kan. Kita bersama dengan seorang pakar, Dr. Izzah Hazwani Zulkifli, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kajang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Dr. Izzah, terima kasih bersama dengan kita. Hari ini kita nak tegaskan kepada rakyat Malaysia di luar sana untuk lakukan ujian saringan kesihatan. Ya, tapi orang kata kalau kita tak tahu sebab apa, kesedaran tu takkan ada. Betul tak? Jadi mungkin kepentingan yang kita nak kongsikan bersama hari ini, kita mungkin nak mulakan dengan pemeriksaan kesihatan yang dikatakan yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Silakan Dr. Izzah. So, terima kasih Hanim ya. So, petang ini kita akan bercakap sedikit pasal pemeriksaan asas kesihatan lah. So, atau pemeriksaan asas kesihatan ini atau yang kita namakan saringan kesihatan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil health screening ya. So, apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan asas kesihatan ini, dia adalah sebenarnya satu bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk mencegah. Dia ada pencegahan sesuatu penyakit lah. So bila kita bercakap pasal pencegahan dalam kesihatan ni, kita boleh bahagikan secara amnya kepada dua jenis. Satu pencegahan primer dan satu pencegahan sekunder. Okey, dalam bentuk bila kita bercakap pasal pencegahan primer ni, dia adalah objektif dia bila kita buat pemeriksaan itu, dia sebenarnya untuk kita mengenal pasti apakah faktor risiko
risiko di dalam badan kita, dan sekiranya masa kita buat pemeriksaan tu kita dapat tangkap dia ada mengidap penyakit, at least dia di peringkat awal. Dan kita boleh menanganinya lah dengan lebih efektif sebelum komplikasi yang lagi teruk bermula. Dan bila kita cakap pasal sekunder pula, saringan kesihatan ni dia bukannya terhad kepada orang yang tidak ada masalah penyakit. So basically dia bila orang tu sudah mengidap sesuatu penyakit pun dia masih lagi kita kata eligible untuk saringan kesihatan ni lah. So tapi objektifnya berbeza kali ni. So dia basically untuk kita detect apakah komplikasi awal. Bila dia sudah mengidap penyakit, kita tahu apa komplikasi awal, kita tahu keadaan penyakit itu sama ada kontrol, terkawal atau tak, supaya kita nak prevent daripada komplikasi yang lebih serius lah. Okay? Pada peringkat yang awal, kalau mungkin rawatan-rawatan dapat diketengahkan adalah lebih bagus dari sudut kosnya, dari sudut tahap dan potensi untuk peluang untuk cepat sembuh dan sebagainya, doktor. Dan mungkin juga boleh saya katakan yang kita sebenarnya nak cuba meningkatkan kualiti kondisi kesihatan kita kalau kita mungkin tahu lebih awal. Sebab semua simptom ataupun gejala, hampir semua penyakit ianya dapat didetek pada peringkat yang serius. Kita tak rasa pun badan kita ni ada masalah. Kerja okey, bangun tidur okey, tak ada sakit badan, tak ada sakit kaki semua. Tapi akhirnya bila mungkin gejala itu dah tahap yang serius. Bagaimana dengan kepentingan kita untuk meningkatkan lagi kesedaran? Apa yang kita perlu tahu pentingnya lakukan saringan ujian kesihatan ini? Okey. So basically secara amnya pemeriksaan kesihatan ni kita boleh bahagikan sebenarnya kepada 3 lah pemeriksaan saringan ni. Satu, pertama saringan untuk penyakit kronik. Penyakit kronik. Kedua adalah saringan pengesanan awal kanser untuk sesiapa yang berisiko. Yang ketiga tidak dilupakan juga adalah saringan kesihatan mental ya. Itu juga adalah penting. Sebab mental dan fizikal. Ya, betul. Alright. So kalau kita tengok pemeriksaan kesihatan ni dia merangkumi pelbagai meliputi pelbagai sudut lah. Tapi yang paling utamanya bila kita buat pemeriksaan kesihatan, kita akan melibatkan analisis pesakit itu, sejarah keluarga, cara hidup mereka. So daripada situ daripada faktor-faktor itu kita akan tahu. Adakah terkait juga dengan peringkat umur? Ya, betul. Peringkat umur juga sangatlah macam it's actually salah satu daripada faktor risiko lah. Bila kita meningkat umur, penyakit juga berbeza di setiap peringkat umur tu. Betul. So sebagai contohlah, kalau kita tengok kalau more than 50 tahun atau 40 tahun, mereka lebih cenderung untuk mendapat kanser. Walau bagaimanapun kalau umur 30 tahun ke atas ni, semestinya kita tak perlu berjaga-jaga. Ya, betul. Tak semestinya tak berjaga, tapi kena ingat dalam 30 tahun ke atas ni kita dah ada risiko untuk mendapat penyakit tidak berjangkit. Itu penyakit kronik seperti diabetes dan juga darah tinggi. Okey. Maknanya kalau kita boleh kategorikan mereka yang bawah umur 40 tahun, saringan ujian kesihatannya lain. Atas 40 tahun hingga 60 lain pula, doktor ya. Okey. Contohlah, sekarang mungkin selain daripada diabetes, hypertension dan sebagainya, penyakit autoimun pun dia ada saringan kesihatannya sendiri ya. Ini antara yang mungkin anda perlu tahu. Dan siapa yang sebenarnya harus melakukan saringan ujian kesihatan? Saya pasti sebenarnya seluruh rakyat Malaysia, kita tak tahu kondisi badan kita perlu lakukan. Tapi yang kita nak fokus utamanya. Okey. So saringan kesihatan ni basically kita sarankan kepada semua orang lah sebenarnya. Tapi bila kita cakap untuk jawapan kepada soalan itu sebenarnya depend kepada faktor umur, faktor risiko yang you ada, and then amalan gaya hidup sihat lah. Okay. So secara amnya kalau saya cakap untuk general populasi, kita sarankan untuk orang yang berumur 30 tahun ke atas untuk menjalani saringan kesihatan. Sebab kalau kita tengok dalam kita punya data nasional saringan kebangsaan and morbidity pada tahun 2019 pun, kita dapat tengok 1 dalam 5 kita punya individu di Malaysia ni mengidap diabetes. Dan kebanyakan orang ini adalah start daripada umur 18 tahun lagi. Tapi dia tidak tahu. So itu golongan yang pertama lah. Basically kalau you umur 30 tahun, buatlah. Betul. Okay? And then dari segi faktor risiko pula, kalau kita tengok macam saya cakap tadi, faktor umur ke atas 50 tahun ke atas, you ada risiko untuk mendapat
kanser. Okey, kalau lelaki atau perempuan lah, selalunya contoh dia kanser kolorektal. Okey, kalau untuk perempuan ekstra lagi, umur 40 tahun dah kena berjaga-jaga. Sebab kita istimewa. Ya, kita memang wanita ni betul. Semuanya kena lebih-lebihkan. Ya, betul. Okey, doktor, kita nak kongsikan juga soalan dari rakan kita di Facebook. Soalan pertama sebagai pembukaan dari Zaria Amina. Tiap tahun buat full body check-up plus thyroid system and pap smear. Adakah mencukupi? Okey, saya kira ini satu kesedaran yang amat baik. Tapi adakah cukup atau tidak, Puan Zaria Amina? Kita akan dengarkan jawapan daripada Dr. Iza seketika nanti. Dr. Iza, kita rehat sekejap ya. Hai. Rehat seketika, kembali selepas ini. Hello doktor, kembali bersama dengan anda. Saya dan juga Dr. Iza hari ini nak berkongsi tentang kalau anda lakukan saringan ujian kesihatan lebih awal, insya-Allah boleh menyelamatkan nyawa. Sebab apa? Sebab kita lebih tahu tentang kondisi awal kesihatan kita. Kita nak perhalusi soalan dari Facebook. Kalau tadi sebelum kita ke commercial break ataupun kita rehat seketika, anda mungkin dapat saksikan soalan yang dititipkan daripada rakan kita. Ini dia, Puan Zaria Amina katakan tiap tahun buat full body check-up dan juga thyroid system and pap smear. Adakah mencukupi? Baiklah Dr. Iza, silakan. Adakah cukup dengan ujian saringan yang dilakukan oleh Puan Zaria? Okey. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Puan Zaria Amina betul, kerana dia mempunyai kesedaran tentang kesihatan. Setuju. So sangat bagus dia boleh buat setiap tahun full body check up. So basically untuk menjawab persoalan ini, sebenarnya dia saringan kesihatan yang untuk seseorang itu dia kadang-kadang berbeza. Dia ikut faktor risiko, tetap akan balik kepada faktor risiko kita. That's why bila kita antaranya yang macam umur dan juga sejarah keluarga lah. Sejarah keluarga ni particularly yang kanser, and also penyakit kronik macam diabetes, darah tinggi and also penyakit jantung. Especially dalam sejarah keluarga kan, kalau kita tengok kadang-kadang ada keluarga yang mempunyai salah seorang ahli keluarga dia meninggal awal pada usia yang awal secara mengejut. Daripada segi situ kita akan doktor dan staf kesihatan akan menilai apakah lagi pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh seseorang itu. Mungkin dia perlu melakukan beyond daripada yang basic, ambil darah, yang basic-basic kita buat kan. Sebab faktor risiko dia berbeza. Tapi benda ni kita tidak boleh tangkap muat untuk semua orang. Kita tak boleh pukul rata dengan okey, ujian kesihatan ni sesuai untuk anda dan semuanya kan. Kita kena tahu dahululah. Jadi bermula dengan full body check up. Betul. Full saringan ujian kesihatan yang penuh dan kemudian baru kita rentetan daripada itu berdasarkan konsultasi daripada doktor lah kan. Apa yang perlu kita lakukan selepas itu. Okey, kita cakap ni tapi saya faham bila nak buat sahaja ujian saringan kesihatan semuanya takut. Itu yang sebab hanya 53% sahaja daripada rakyat Malaysia buat setahun yang lalu. Walaupun kita lepas COVID, lepas macam-macam wabak, tapi kesedaran tu bukannya tak ada, cuma mereka takut. Takut untuk mengetahui kebenarannya. Mungkin begitu. Bagi saya pun saya ada satu sedikit skeptikal lah. Macam takutnya kalau kita tahu mungkin lagi stres. Itu yang mereka rasa. Komen daripada doktor, mungkin selalu dapat pasien macam ni. Bukan setakat pasien je ya. Saya sebagai doktor pun, bila saya kena menghadap nak kena buat pemeriksaan kesihatan tu, kita akan rasalah sedikit sebanyak gugup, anxious. Nak tahu keputusan tu nanti. Ya, betul. So benda tu adalah bukannya tak normal. It's normal untuk rasa sebegitu. So basically cuma kita kena timbang tara lah. Kan mana yang bagus basically bila kita buat saringan kesihatan ni. In terms of kalau kita nak cakap pasal persediaan kan, bila kita dah tahu apa yang nak expect. Selalunya bila kita buat pemeriksaan kesihatan macam biasa, kita akan jumpa doktor, borak-borak dengan doktor. Doktor akan tanya apa masalah you ada gejala ke, dan sejarah family lah, of course dia akan tanya. And also dia akan buat pemeriksaan fizikal yang berkaitan, yang ringkas, seperti you punya tinggi, cek berat, and also kadar you punya vital lah. Daripada situ bila kita berbincang dengan doktor, dia akan tentukan apakah pemeriksaan yang diperlukan lah. Okey. So secara amnya, pemeriksaan kesihatan selain daripada kita ambil analisis sejarah and also pemeriksaan badan, kita selalunya akan paling basic akan buat apa nama orang kata
darah lah. Betul, kita betul. cek darah, kan? Darah, nak tengok dulu. Ya, betul. So dari segi kalau nak kata persediaan, pertamanya you kena tahu tempat yang seorang individu pergi, apakah dia punya pemeriksaan yang ada di situ. Okay. Nombor 2, bila kita buat selalunya pemeriksaan ni akan involve darah. So selalunya kebanyakan darah bila kita nak cek untuk jarum. Jarum itu ada yang fobia-fobia tertentu. Dia bukan main-main kan. Dia memang sebenarnya ada individu yang tak boleh tengok jarum, tak boleh tengok darah. Itu yang menjadikan mereka lagi takut. Betul lah. Kan? Tapi sekejap saja. Macam sikit je lah kena ni. Basically kebanyakannya kalau persediaan tu kena puasa dululah. Selalunya. Dan juga tidak dilupakan kalau anda mungkin dalam waktu uzur tidak digalakkan lah sebab mungkin tak dapat nak lakukan urin dan juga 10 hari selepas doktor. Dia macam ni. Basically dia tengok apa test yang you nak buat lah. Basically kalau untuk ambil darah tak kisah kita uzur ke apa ke, selalunya boleh proceed. Itu mesti akan basic. Cuma untuk kadang-kadang ada orang dia memerlukan macam tadilah dia ada family history ke, dia ada faktor usia yang ke arah kanser. So ini memerlukan certain prosedur dilakukan seperti pap smear, kolonoskopi kan. So kolonoskopi ni sebagai contohnya dia memerlukan persediaan, kita kena ubah kita punya lifestyle dulu beberapa hari sebelum prosedur lah. Sebagai contohnya kita kena, selalunya dia akan disarankan untuk mengurangkan macam pemakanan yang high serat sebelum kolonoskopi. Maknanya saranan itu akan dikongsikan oleh pihak doktor terlebih dahulu sebelum anda menjalani ujian-ujian yang mungkin perlu ada pantang-pantang tertentu lah sebelum anda jalani. Doktor, kalau pemeriksaan jantung selalunya bagi mereka yang umur berapa? Secara ringkas macam saya cakap 30 tahun ke atas 30 tahun and also mungkin earlier mungkin lebih awal untuk orang yang ada faktor history genetik kan. Kita nak kongsikan laporan khas tentang pemeriksaan jantung bagi mereka yang 30 tahun ke atas dan mungkin mereka yang mempunyai latar belakang keluarga ada kondisi kesihatan jantung. Jom sama-sama kita dengarkan apa perkongsian pemeriksaan jantung pada kali ini. Biasanya untuk saringan kesihatan lelaki, biasanya kita akan syorkan untuk kesihatan jantung lah. Sebab kita tengok banyak ramai yang di kalangan muda dapat serangan jantung. So antara contoh-contoh saringan, ujian saringan yang disyorkan adalah nombor 1, kita akan minta yang paling basic, paling asas kita minta buat ECG ataupun nama panjangnya elektrokardiogram. So kita akan letakkan wire dan elektrod itu disambungkan ke satu mesin untuk tengok kita punya electrical activity of the heart. So biasanya dalam masa 5-10 minit ujian tu akan selesai. Dan seterusnya berdasarkan itu kita akan suggest, kita akan buat exercise stress test. So ataupun kita panggil treadmill test. So pesakit akan diberi arahan untuk persediaan untuk berlari. So basically macam kita nak berjogging lah. So pesakit akan berdiri dan berlari di atas treadmill mesin dan elektrod akan disambung kepada mesin tu untuk tengok electrical activity jantung. Kelajuan dan dia punya kecurunan stress test tu akan bertambah. Tahap 1, tahap 2, 3, 4 di setiap tahap stress test. Bergantung kepada keadaan, mungkin kita akan cadangkan CT coronary angiogram. So satu proses meletakkan dye dalam saluran darah di jantung dan pesakit akan ditempatkan di dalam CT scan mesin untuk tengok tahap kalau ada kesumbatan darah dalam jantung. So yang keempat tadi untuk echocardiogram ataupun echo nama ringkasnya. So basically macam kita buat ultrasound lah. Kita akan letak probe ultrasound yang kita boleh nampak kita punya otot jantung ataupun struktur jantung dan struktur lain, contohnya macam injap, valve dan struktur-struktur lain yang kita boleh tengok dari segi kalau ada problem ataupun masalah yang melibatkan jantung. So bila mereka ada kita panggil positive finding ataupun ujian yang positif, so biasanya bergantung kepada simptom pesakit dan juga faktor-faktor lain, ujian saringan lain seperti ujian darah semua. So the next step usually kita akan cadangkan mereka untuk jalankan proses kita panggil coronary angiogram. So coronary angiogram adalah kita akan dapat tentukan sama ada kesumbatan atau tidak dalam saluran darah jantung. Mereka yang ada risk factors terutamanya kecil manis, darah tinggi, kolesterol, digalakkan untuk datang
apatah lagi kepada mereka yang ada simptom, contohnya sakit dada, susah nafas, rasa berdebar-debar. So tak kira lah umur berapa pun, kalau tak ada symptoms, biasanya kita cadangkan untuk mereka lelaki adalah mereka yang umur 40 ke atas untuk jalankan saringan kesihatan jantung. Kalau kita tak saring awal, kita boleh dapat komplikasi ataupun kita boleh dapat cardiac arrest ataupun kematian mengejut. Okey, itu dia sedikit laporan khas berkaitan dengan pemeriksaan jantung. Seperti mana yang anda dapat saksikan, dia lebih ekstensif lah kan, lebih detail. Seperti mana yang tadi sempat juga kita berbual dengan Dr. Iza, mungkin pada peringkat awal untuk kita tahu kondisi memadai dengan pemeriksaan asas. Betul. Yang dimaksudkan ECG. Mungkin Dr. Sharingkas nak kongsikan. Okay. Pemeriksaan asas ni selalu dia merangkumi bukan setakat ECG saja. Yang lebih penting is kita kata ujian darah tu, di mana kita cek faktor risiko yang boleh menjurus kepada penyakit kardiovaskular lah. Yang pertamanya adalah kadar gula. Which is kita nak tengok orang tu ada diabetes ke tak. Okey. Dan yang kedua is kadar kolesterol. And then masa kita pemeriksaan kesihatan tu juga, doktor selalunya akan memeriksa tekanan darah. Itu salah satu lagi faktor risiko yang menjurus ke arah itu. Okey, pemeriksaan kesihatan yang dilakukan, yang digalakkan adalah setahun sekali. Itu seperti mana yang mungkin kita tahulah. Mengapa diberikan tempoh setahun sekali tu, doktor? Adakah sebab-sebab tertentu yang boleh meningkatkan lagi kesedaran kita? Dia sebenarnya memang kalau dari segi pemeriksaan kesihatan ni memang it's all about kesedaran lah. Okey, kalau nak kata macam setahun sekali tu pada saya setahun sekali ni mungkin pada mereka yang betul-betul ada risiko ataupun faktor risiko ni macam saya cakap tadi yang faktor risiko umur, sejarah isteri dan juga sebenarnya jangan dilupakan tabiat harian kita, amalan gaya hidup kita. So contohnya lah macam individu yang mengamalkan ataupun merokok, vaping, and then mengambil terlebih alkohol, dan mempunyai berat badan yang berlebihan. So inilah yang golongan yang kita sarankan untuk membuat secara berkala dan lebih kerap. Secara berkala dan lebih kerap, maknanya ada yang buat kurang daripada setahun. Paling-paling setahun sekali lah. Paling-paling setahun sekali. Okey, kalau kita lah mungkin setahun sekali peperiksaan cantik, it's all about the rainbow colour, semua all cantik. Maknanya kita boleh anjakkan sedikit dalam 2 tahun. 3 tahun macam tu. Tapi tak disarankan, you sendiri kena tahulah. Sebab tu pertamanya you sendiri kena tahu apa faktor risiko you. Whether you nak buat ni paling-paling setahun sekali lah. Tapi kalau you nak anjakkan pun, you sendiri bukan setakat you tahu, you sendiri pun kena start lah buat amalkan gaya hidup yang menjurus kepada benda kesihatan pencegahan. Tak guna kadang-kadang kita tahu saja tapi kita tak buat. Betul. Lebih-lebih lagi bila kita dapat tahu bacaan kolesterol kita. Tadi sempat kita berbual dengan rakan-rakan kami, kru Hello Doctor, semua kata semua orang ada masalah kolesterol. Semua orang bacaan kolesterol ada problem. Kita nak sentuh tentang tu, tapi sebelum tu kita nak beraihkan soalan kawan kita ni di Facebook. Hajah Hasnah katanya, Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, jika ada faktor risiko sejarah keturunan, adakah perlu untuk individu itu membuat saringan daripada usia 18 tahun? Satu lagi, jika pada usia 18 tahun telah buat saringan, result pun cantik, namun setelah 4-5 tahun terasa ada gejala, perlu ke untuk lakukan saringan sekali lagi? Mungkin soalan dia sangat general, gejala yang dimaksudkan pun kita tak tahu menjurus kepada kondisi apa, tapi secara general apa yang doktor fahami tentang soalan yang diajukan Hajah Hasnah? So basically awal juga dia buat ujian saringan kesihatan 18 tahun kan. Mungkin sebab sejarah keluarga mungkin, tadi. Macam saya cakap lah, mungkin sejarah keluarga especially selalunya kanser dan kematian mengejut awal lah. So kenapa kita kena buat, walaupun benda tu normal, tapi benda tu isu genetik semua ni dah tidak boleh diubah. Isu umur pun tidak boleh diubah. Betul. So mungkin pada masa itu you normal, tapi sebab you dah ada faktor risiko yang menjurus ke arah itu, that's why kita kena buat kena ulangilah pemeriksaan kesihatan tu ikut tahun 2-3 tahun sekali. Sebab kadang-kadang pada masa itu dia dah start nak jadi penyakit tu. Tapi yang bagusnya sebab bila kita tahu, kita akan detect awal. Itu yang penting. Sebab bila detect awal, kita boleh mulakan rawatan awal. Dalam contoh kanser pula kan,
kalau you boleh detect awal, mungkin pada masa tu dia tidak merebak lagi. So adalah treatment yang lebih luas yang mungkin boleh menyelamatkan nyawa kan. Daripada segi itulah. Dan memanjangkan jangka usia yang sepatutnya lah. Maknanya kita nak meningkatkan kualiti kehidupan kita dan kesihatan kita. Jurus lepas tu mungkin daripada kita boleh hidup setakat ni kan, dapat dibayangkan lah untuk pemeriksaan awal tu. Okey doktor, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak sentuh banyak lagi tentang saringan kesihatan penyelamat nyawa anda. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Saringan ujian kesihatan insya-Allah dapat menyelamatkan nyawa. Sebab apa, daripada peringkat awal tadi kita dah tahu dah apa faktor yang mendorong kepada individu itu, siapa yang harus lakukan, dan kali ini kita nak sentuh tentang lebih detail lagi. Kalau ada perasan, kita lakukan ujian saringan kesihatan, termasuklah ujian kolesterol doktor. Kadang-kadang ada bacaan yang doktor kabarkan semula kepada kita, balik awak diet terlebih dahulu and then datang semula kita check sama ada anda perlu teruskan dengan makan ubat ataupun tidak. Tapi ada setengah tu memang doktor dah terus-terus kena makan ubat. Ada perbezaan di situ. Mungkin doktor nak kongsikan, nak lebih kita faham tentang bacaan result bagi mereka yang dah lakukan saringan untuk kolesterol. Okey, saringan kolesterol ni memang dia basic setiap pemeriksaan kesihatan selalunya dia mesti akan ada saringan kolesterol So saringan kolesterol ni selalu dia ada banyak dekat situ kolesterol, jenis-jenis kolesterol, komponen-komponen di situ. Selalunya doktor akan tengok komponen LDL ataupun low density lipoprotein. Bahasa kasarnya kadang-kadang kita panggil kolesterol jahat lah. Sebab LDL ni kenapa kita target tu dulu, sebab itulah yang pertamanya dia akan block salur darah. Dia akan block salur darah you, itu dia akan menyebabkan you dapat stroke and serangan jantung lah. Bacaan PAR dia 5 point. Dia bacaan dia pun ada berbeza dia. Dia bukan macam standard. Bacaan dia ni diikut balik semula faktor risiko you. Kalau you merokok, lagi rendahlah aim target you kita nak LDL tu. Kalau you ada diabetes, kalau you ada blood pressure tinggi. So ada certain tahap lah. Berbeza terhadap setiap individu lah maknanya. Kalau orang tak ada faktor risiko, mungkin dalam tahap 3 tu kita dah boleh lah. Tapi untuk tahap LDL 3 untuk orang diabetes mungkin tak boleh. Kita akan suruh rendahkan lagi. Itu dah kena makan ubat. Rule pertama, memang apa-apa macam kolesterol ni, kita akan suruh dulu pesakit akan buat lifestyle intervention. Cara hidup, ubah dulu. Diet, exercise. Selalunya doktor akan follow up lah. Tengok 6 bulan macam tu, after you dah buat yang sepatutnya, tapi tak turun juga, okey, itu kita akan start ubat lah. Itu untuk yang orang tak ada masalah kesihatan lain. Tapi kalau orang ada masalah kesihatan, dah ada diabetes, dah pernah kena masalah jantung, dah pernah kena stroke, selalunya kita akan start that ubat tu concurrent together lah. Sebab ubat tu bukan hanya sekadar menurunkan kolesterol, dia ada fungsi lain jugalah. Dia ada fungsi yang mungkin membantu untuk secondary prevention tu, yang tidak dapat komplikasi ataupun berulang balik dia dapat stroke ataupun serangan jantung, dan dia boleh ada juga faktor pelindung jugalah kepada jantung dan tu. That's why yang untuk orang yang dah certain dah ada komplikasi ni, kita bang on start terus. Okey, itu dia sedikit fahaman kita. Hari ini banyak kita belajar, terutama sekali tentang apa saringan yang sesuai terhadap kondisi kesihatan kita. Kita nak tinjau pula rakan kita di Facebook ni daripada Intan Zurina Abdul Razak. Okey, apa kata Intan? Doktor, ramai wanita yang mengabaikan pemeriksaan tahunan pap smear dan mamogram dengan alasan tiada kemungkinan akan dihidapi bara organ tersebut. Mohon nasihat doktor. Terima kasih. Rakan Facebook saya semuanya dah boleh jadi host Hello Doktor. Sebab mereka sangat membantu saya dalam menanyakan soalan. Mungkin Dr. Izzah ada penjelasannya di sini. Silakan. Okey, bagus semua soalan kita hari ini memang semua yang sangat relevan lah. And very, orang kata common lah kita hadapi kan hari-hari. So itulah, cumanya saya ingin menekankan di sinilah penyakit-penyakit ni selalunya kadang-kadang pada peringkat awal tu dia tak ada gejala. Okey, contoh macam mamogram, orang yang ada kanser pangkal rahim, payudara, selalunya dia tak ada. Betul. And juga penyakit kronik lah yang saya nak tekankan, macam diabetes, darah tinggi semua, dia tak ada gejala sampai ada certain orang bila dah develop komplikasi yang teruk baru dia adalah. Okey, so kita tak boleh ambil ringan lah sebenarnya nak cakap cerita. Kalau kita tengok macam data kita punya daripada National Health Mobility pun tahun 2019, okey, dia katakan dalam
3 in 10 kita punya masyarakat mengidap hypertension, darah tinggi bersamaan dengan 6.4 juta. Tapi yang menyedihkannya separuh daripada ni tak tahu. Itu masalah dia. Betul. So in terms of macam kanser payudara, pap smear, semua ni pun sama juga. So tujuan kita buat tu, dia adalah dia punya berapa tahun sekali tu. Kan? So tujuan kita buat tu sebab kalau ada orang kata changes awal, perubahan awal yang kita dapat detect, so kita akan dapat intervene, menangani dengan pantas. Yang perlu buat pap smear siapa selalunya? Okey, so pap smear ni selalu disarankan untuk wanita-wanita dalam lingkungan umur reproduktif ataupun yang kita panggil sexually active lah. Okey, so kita sarankan when you dah sexually active, selalunya kita sarankan buat pap smear secara berkala. And yang terbaru kita pap smear ni kalau sesiapa yang pernah buat, dia agak tak selesa kan, macam dia punya prosedur and nak kena duduk gitu macam mana kan. So kita ada juga yang terbaru sekarang di mana kita punya objektif adalah untuk mencegah kanser pangkal rahim juga, tapi cara dia lain, di mana kita hanya boleh mengambil swab untuk mengesan virus HPV. Sebab virus HPV ni adalah dia akan jadi kanser pangkal rahim lah. Itu boleh buat sendiri. Maknanya selain daripada buat pap smear. Okey, kita nak dengarkan juga nanti. Mungkin sebelum tu lebih panjang lagi cerita tentang pemeriksaan pap smear dan juga mamogram ni dalam laporan khas yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom sama-sama kita saksikan. Antara saringan kanser yang dilakukan untuk para wanita, saringan kanser pangkal rahim dan juga saringan untuk kanser payudara. Untuk kanser pangkal rahim yang dilakukan di klinik kita dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Semasa prosedur itu, nurse akan bersama dengan doktor, dan biasanya di klinik kami jangan risau sebab semua prosedur dilakukan oleh doktor perempuan. Dia ada 2 peringkat lah. Peringkat pertama, doktor akan memeriksa di bahagian luar vagina, di mana kita akan tengok ada apa-apa infection. Selepas itu introduce yang kita panggil muncung itik tu, so untuk kita nak periksa bahagian dalam pangkal rahim. Kalau ada ketumbuhan, ada pendarahan, ada infection ataupun ada discharge, dapat dengan jelas sekali. Apa yang kita perlukan adalah sel-sel di keliling pangkal rahim. Untuk kanser payudara, sebab kita tahu kan itu yang menyebabkan kematian di kalangan wanita di Malaysia. So memang amat disarankanlah sebab pada umur 50 ke atas risiko untuk mendapat kanser tersebut adalah lebih tinggi disebabkan oleh umur. Kalau ada ketulan di payudara, ada banyak sebab kan. Ada yang disebabkan oleh kanser, ada yang disebabkan oleh bukan kanser. Walaupun ada ke tak ada ke kita rasa sangsi, memang digalakkan berjumpa dengan doktor supaya doktor boleh membuat pemeriksaan lebih lanjut. Okey, ini mesin yang kita gunakan untuk mendapatkan image mamogram. Dan kita akan mengenal pasti ketinggian yang sesuai untuk pesakit tersebutlah. Kita akan meletakkan payudara pesakit di atas tempat yang disediakan ni. Setelah kita positionkan payudara pesakit, kita perlu menekan pedal di bawah ni untuk menggerakkan pedal yang telah disediakanlah. Okey, kita akan kompres payudara pesakit sehingga semua tisu masuk di dalam kawasan yang kita perlu dapatkanlah. Adalah hasil yang kita dapat selepas melakukan prosedur bersama pasien tadilah, di mana kita akan mendapat 4 jenis gambar, dan ini adalah gambar yang normal. Pada image ini tiada sebarang ketulan ataupun sesuatu yang abnormal. Okey,
Okey, pemeriksaan pap smear dan juga mammogram. Kita nak dengarkan juga sedikit pandangan daripada doktor sebab ada mungkin nak terbitkan komen daripada Facebook tentang sakit katanya lakukan pemeriksaan mammogram ini. Pastinya ada pemeriksaan yang membuatkan kita tidak selesa. Pap smear itu sendiri bagi mereka yang dah lakukan dengan posisi duduk dan sebagainya memang kita tak selesa. Mammogram pula ada yang katakan sakit. Sehingga kan ada yang mereka takut nak buat nak jalani ujian sebegitu. Doktor, mungkin ada semangat dia untuk dikembalikan. Ada apa-apa yang nak dikongsikan? Okeylah, dari segi mammogram ni pun saya nak cakap benda tu sakit ke tak sakit, saya pun tak sampai lagi umur yang kena mammogram. Tapi saya pernah dengar adalah pesakit kita pun ada mengadu sakit. Tapi benda tu pun dia bukannya bukan kata adalah satu prosedur yang sakit lah. Dia sepatutnya tidak selesa. Cuma kadang-kadang kita punya individual tu kita punya tahap kita panggil pain threshold lah, mungkin ada yang rendah sikit, tolerance kita terhadap kesakitan tu kan. Tapi itulah pemeriksaan tu sepatutnya ringkas saja kan. So bila nak buat macam mana kita tak ada dahulu lah doktor. Ya, betul. Sakit dahulu kita bersenang-senang. Betul, dapat yang betul-betul kan. Tidak dapat dinafikan ada ketidakselesaannya, tetapi itulah yang perlu kita lalui wahai wanita di luar sana. Ingatkan diri sendiri ni supaya terus kuat dan tidak gentar dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin menyebabkan tidak selesa. Okey, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana tahu sebab selepas ni banyak lagi nak dikongsikan bersama dengan Dr. Izzah hanya di Hello Doktor. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami di Hello Doktor. Dr. Izzah Hazwani. Dr. Izzah Hazwani, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Kajang. Saya berjumpa dengan doktor hari ini. Nampak? Barang-barang dah ada dekat depan ni. Saya dipaksa. Saya dipaksa untuk melakukan demo. Sambil-sambil tu saya nak tahu juga ujian saringan kesihatan yang basic, yang asas, yang terkini. Sebab last buat rasanya tahun ni sempat buat. Okey doktor, apa yang kita nak buat sekarang ni? Jom. Okay. So basically kita nak buat pemeriksaan kesihatan ni selain daripada yang kita jumpa doktor kan, kita ada juga pemeriksaan kesihatan kendiri. Okey, benda tu sangat simple. Ada hanya yang memerlukan benda-benda basic di rumah. Sebagai contohnya berat badan. Yang pertama, berat badan you hanya perlukan scale. Sebab you kena jaga kan berat badan, tak boleh, dia kena ada berat badan yang ideal lah mengikut BMI. Nombor dua, ukur lilit pinggang. Itu pun penting juga. Ya, ukur lilit pinggang. So ukur lilit pinggang tu pakai tali tape biasa. Yang tu. So basically kita punya saranan daripada WHO, lelaki kena kurang pada 90 cm, perempuan 80 cm ke bawah. Okey. Kenapa? Maknanya bukanlah ukur lilit pinggang tu hanya untuk kosmetik dan cantik semata-mata. Ada saling kaitnya dengan kesihatan kita. Mengapa sebab dia sebenarnya dia reflect kita panggil visceral punya fat. Macam central obesity atau visceral fat. So basically kajian telah menyatakan kalau berat berlebihan, ukur lilit berlebihan, dia akan menjurus, you akan ada risiko untuk mendapat penyakit kardiovaskular. So that's why kita kena jaga. Jantung tu lah yang kita takutkan. Maknanya dari fizikal pun kita boleh examine peringkat awal lah. Sendiri ujian kan? kediri yang paling penting sekali. Okey, selain daripada itu doktor? Selain daripada tu, kalau perempuan, self breast examination lah. You check sendiri, you tahu keadaan payudara you macam mana. So bila ada lump ke, ada ketulan, you boleh detect awal dan you akan jumpa doktor. Okey, maknanya waktu yang terbaik untuk kita cek lump tu ada tak waktu-waktu tertentu ataupun kalau selalu saya akan suggest macam kalau sebulan, kalau you ikut period cycle you kan, lepas period you buat satu masa yang tetap untuk you sendiri. Masa mandi kan. So sebulan sekali tu buatlah. Ada satu kondisi ini yang terdekatlah dengan saya. Katanya masa period tu yang ada lump tu. Kemudian dia kelenjar sebenarnya. Dia kelenjar sebenarnya. Kita punya payudara ni memang diikut hormon. So dia akan adalah period physically dia dapat rasa beza tak lump yang lain dengan lump kelenjar tu? Dia sebab tu you sendiri kena tahu kondisi you. Bila macam ni, time ni dia macam ni. Kalau yang jadi problem ni bila lump tu sama, kekal je. Ikut period cycle pun samalah macam tu kan. Tak turun, tak naik. Macam tu. So bila you buat selalu, you akan tahu mana satu normal, mana satu tak normal. Okey, itu dia ujian kendiri yang kita boleh laksanakan. Antaranya yang perempuan mungkin boleh buat sendiri, breast examine sendiri dan juga yang lain-lain lah. Dan kita ada juga peralatan di hadapan ni kan doktor? Okey. So ini peralatan lagi satulah yang kita boleh buat di rumah sendiri. So, adalah apa kita kata untuk kita check blood pressure. Alright. So ini semua senang lah, boleh dapat mana-mana sekarang kat Shopee semua boleh dapat. Okey. So bila apa yang kita buat sebenarnya masa you beli tu, satu kena tengoklah sebab sekarang banyak sangat
jenama. So saya tak boleh nak katalah jenama apa. Kita sarankan selalu ambil yang blood pressure machine yang menggunakan cuff di lengan di lengan. Sebab sekarang dia ada juga yang di tangan. Tapi itu kena check betul-betul mungkin dekat website International Hypertension punya society, dia ada list of yang jenama yang boleh ni lah. Okay. So, sebab kita tak nak pula beli tapi tak accurate kan. Objektif kita nak tahu se-accurate mungkin bacaan yang dapat kita raih daripada ujian ini. Okey, doktor nak buatkan saya ke saya boleh? Saya buat kat Adim lah. Saya takut nampaknya. Saya pula nak buat kat doktor. Okey. So, masa mula-mula kita beli, kena pastikan ini cuff ni sesuai dengan saiz you punya lengan. Okey. Sebab ada orang lengan mungkin juga besar. So dia bila beli tu minta siap-siap, suruh dia ukur siap-siap. So dekat sini pun kalau kita boleh tengok dia ada tanda. Jangan pakai terbalik pula. Dia ada tanda arrow. So yang ni kena ada kat bawah. Sini okey. So jangan terbalik pula kan. Ya, betul. So sebenarnya kalau ikutkan yang ideal, kita buat jangan atas ni baju untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Okey, ni tak boleh lah ni memang kena ada. So Ani pun boleh tekan sendiri. Betul, saya buat sendiri. Tekan sendiri. Kira kita demo kalau anda nak lakukan ujian saringan kesihatan, ujian kendiri dengan di rumah dan sebagainya. Kita tekan start ni saja. Betul. Tangan memang kena relax macam ni. Tangan ikut relax. Okey, masa buat tu jangan bercakap, relax je. Okey, buat masa you relax, tak stress. Okey. So kita tunggu. So basically macam untuk blood pressure ni pun, so kita kena tahulah apa dia punya bacaan yang betul. So apa yang dikatakan darah tinggi tu, you akan dapat bacaan atas dan bawah. Nanti kita tengok apa yang dikatakan darah tinggi bila bacaan sistolik atas tu lebih daripada 140 dan yang bawah tu lebih pada 90. Okey. And then apa yang bagus daripada mesin ni juga, kita boleh tahu kadar nadi kita lah yang biasa. Okey. Syabas Hanim. Syabas cantik. Kita nak kena tunjuk sikitlah kita punya bacaan ya. Bacaan dia 133 di atas dan juga 85 di bahagian bawah. Okey, doktor mungkin nak konsultasi daripada bacaan ni, apa sebenarnya kondisi yang mungkin dapat kita baca daripada bacaan. Okey, so kalau kita tengok bacaan Anim ni, dia normal lah. Dia tak ada darah tinggi. Tapi tak bermakna dia boleh suka-suka je buat amalan lifestyle, makan suka-suka kan. Sebab mungkin ini hanya bacaan snapshot pada masa ini. Kan? Kita punya blood pressure pun naik turun. Okey. So apa yang selalu kita buat, sampai selalu nasihat pada pasien pun sendiri buat secara berkala. Seminggu sekali ke. Waktu yang terbaik adalah sebelum makan ke, lepas makan ke, bangun pagi ke, bila doktor? Selalu masa yang kita rehat. Selalu saya akan suggest masa nak tidur. Tapi jangan directly after makan lah. Selalu just sebelum bagi makan. Gap sikit. Bagi gap. Okey. Masa you relax. Kadang-kadang sebab benda ni bila kita gelabah-gelabah semua pun dia akan jadi tinggi juga pun. Tak dapat tempat lah bacaan you. Okey, ini bacaan ataupun mungkin alat yang boleh anda dapatkan untuk apa-apa saja brand, seperti mana yang tadi doktor katakan, pergi ke website Hypertension untuk anda tahu yang mana paling accurate, yang sesuai untuk digunakan bagi ujian kendiri. Selain daripada itu, kita ada juga alatan yang lain. Kali ini untuk saringan darah. Ini untuk cek kadar gula dalam badan. Selalunya benda ni orang tak ada lah dekat rumah kan. Melainkan siapa-siapa yang ada kat rumah tu ada kencing manis. Betul. Sebab kalau orang ada kencing manis, selalu doktor akan suruh dia pantau sendiri. Tapi ambil kesempatan lah. Kalau siapa ada mak ayah ke yang ada glukometer ni, you boleh cek dulu gula lah. Betul. Kadang-kadang kondisi yang biasa tak ada, tapi lepas mereka pregnant, hamil, ada juga yang sampai doktor kena detect, kena check kan, kena catat bacaan gula setiap lepas makan dan sebelum makan. Betul nak cakap, wanita ni populasi dia punya special sikit. Betul. Okey, apa yang akan kita lakukan? So basically ini kita nak cek gula kan. Selalu kalau you beli benda ni dekat farmasi, dia akan ada satu ni nama dia glukometer. And then dia akan dapat strip. Strip ni biasanya untuk kita letak sampel darah kita di situlah. So dia akan baca. And then akan dapat lancet ataupun jarum. Ini yang saya ambil dekat klinik saya lah. Tapi selalu kalau ada set dia macam pensel gitu. And you boleh laras dia punya kedalaman cocok jarum tu lah. Depending on kulit. Ada orang kulit tebal kan. Betul. Laras lagi lah. senang sebenarnya kan, supaya kita boleh tahu yang mana. Betul. Okay, patutnya tak sakit lah. Sedikit tak selesa sajalah. Kan. So macam
gitu ke? Lucu ke? Macam gitu ke? Selalu doktor comfortkan you punya patient kan? Dia tak sakit. Dia tak sakit, Dia tak selesa je. Ya, betul. Tak selesa. And sekejap je. Kan? Okey. Antara lain yang mungkin kalau kita boleh lakukan adalah barang-barang ini semua boleh didapatkan di farmasi dan sebagainya. Kalau tadi lakukan mungkin doktor sarankan seminggu sekali kalau kita tak ada kondisi lain lah. Kalau darah pula untuk gula? Kalau untuk gula pun selalu kalau macam yang you tak ada masalah kesihatan, dia tak adalah macam nak kata spesifik berapa minggu sekali ke apa kan. So macam pemeriksaan kesihatan asal you tahu on and off you nak check kan. Okey, doktor jom kita teruskan. Kita ada berbaki beberapa minit saja, lebih kurang 4-5 minit untuk kita habiskan ni. Sempat doktor ya? Sempat. Maknanya 4 minit je kita boleh sempat dah. Adakah Ani macam nak ke tak nak buat ya? Saya dah tak ada ni. Doktor nak jari yang mana? Belagak. Nak jari yang mana? Kita ada 5 jari kat sini. Doktor pilih yang mana doktor? Okey, selalu kita ambil yang tengah lah. So selalu kalau you nak buat, you tekan kuat-kuat kat sini lah. Pakai sanitizer dulu ke? Sekarang kita tak sanitizer, saya pakai alcohol swab lah. So ini adalah lancet. Kan? Lancet ni adalah jarum lah. Basically, so kita letak kat sini. Kita tekan sikit. So you macam milk the darah kan. So letak dekat hujung ni. Alright. Okey, sikit je. Tekan je. Tak ada rasa apa pun. Tekan saja. Tapi kadang-kadang bagi mereka yang macam fobia darah sebenarnya. Okey, bacaannya apa tu? Ini dapat 4.4 ya. Which is like normal lah. Okey. So selalunya kalau cepat juga doktor ya dia punya result. Cepat. Sebab tu saya cakap boleh buatkan diri ya. So kalau in terms of darah ni pula dia ada berbeza juga nilai dia kalau you masa you tengah fasting, maksudnya pagi masa you baru bangun tidur tak makan apa-apa lagi kan, you tengok you check darah. So kalau yang tu selalunya kita nak dalam 5.6 ke bawah lah. Okey 5.6 ke atas tu perlu dirisaukan lah maknanya. Kita pergi pemeriksaan kesihatan lah sebab kita tak tahu, takut kita ada pre-diabetes ke diabetes ke, belum bermaksud confirm diabetes tapi kita pergi check so sama juga kalau check random macam ni sangat bagus lah 4.4 ni. Random ni maksudnya dah makan semua-semua kan. Okay. So, saya takut juga tadi sebenarnya nak tahu result dia takut. Sebab nak dikongsi secara live ni semua boleh satu Malaysia tengah tengok. Okey doktor, ini antara yang mungkin kita boleh lakukan, ujian-ujian kendiri yang boleh dilaksanakan hanya di rumah mengikut pada saranan doktor tadi, mungkin seminggu sekali ataupun bila sahaja yang anda rasa macam anda perlu lakukan ujian. Selain daripada itu doktor, apa perkara-perkara yang kita perlu fahami sebelum kita lakukan ujian kendiri di rumah? Mungkin takut-takut mereka ni self-diagnose diri sendiri. Okey, so pertama you kena tahulah apa nilai bacaan tu. Kan, yang mana normal, yang mana tak normal kan. Seperti yang saya kata tadi, kalau darah tinggi, kalau kita tengok banyak kali kita ambil tu dalam lebih pada 140-90, kena jumpa doktor lah. Sama juga dengan darah ni. Secara amnya kalau you tengok, you ingat 7-11 je. Okey, 7-11. Kalau you punya tu lebih pada 7-11 dan ada gejala dan you pergi. 7-11 tu dah tinggi tau. Itu memang dah diabetes selalunya. Tapi kalau macam tadi 5.6 ke atas tu, dan lepas makan dalam 7 lebih ke atas tu, memang you kena pergilah discuss lah. Senang cerita, pergi jumpa doktor, minta konsultasi, minta nasihat. Dan kita buat yang properly untuk confirm whether you ada ke tidak. Sebab ini cuma saringan. Perlu diingatkan, saringan bukan confirm, bukan confirm diagnosis lagi. Okey, faham. Okey, kata-kata akhir daripada doktor kepada mereka di luar sana sebagai mungkin semangatlah selepas ini, lepas menyaksikan 1 jam Hello Doktor, ada rasa nak buat ujian saringan kesihatan. Silakan doktor. Okey. Pertamanya kenal pasti faktor risiko anda ya. Kenal pasti faktor risiko anda, and then gaya hidup tu kena menjurus ke arah gaya hidup yang normal lah. Yang kedua, lakukan pemeriksaan kesihatan tu secara berkala. Seperti yang Anim cakap, kita punya kadar awareness untuk saringan kesihatan tu sangat rendah di Malaysia ni. Tapi kerajaan telah banyak bagi inisiatif untuk memudahkan rakyat. Sebagai contohnya, kita ada PERKA B40. Kita ada yang terbaru tahun ni, National Health Screening Initiative ataupun inisiatif saringan inisiatif kebangsaan. Okey. Secara percuma. Secara percuma. So, mana nak dapat? Senang je. You all semua mesti damai sejahtera kan?
Betul. So sekarang dia semakin dilupakan sebab orang dah tak scan sana sini. Betul. Tapi if you buka tu dia memang ada di situlah mana nak pilih Pearl B40 untuk yang B40 lah. Untuk yang secara am tu kalau you fit the kriteria selalunya 30 tahun ke atas, book saja klinik kesihatan yang terdekat. Okey, so daripada situ dia akan dapat appointment. Okey. Okey, senang je. Kita yang mungkin tak tahu ataupun informasi dia tidak meluas. Terima kasih banyak-banyak doktor hari ini berkongsi dengan kita. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Izzah Hazwani Zulkifli, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Kajang. Banyak sangat ilmu yang kita dapat pada hari ini dan kita harapkan perkongsian pada hari ini dapat meningkatkan lagi kesedaran anda di luar sana untuk lakukan ujian saringan kesihatan. Penonton-penonton Hello Doktor, ini merupakan episod terakhir untuk Hello Doktor bagi tahun 2022. Kita nak labuhkan tirai bermula pada 1 Januari 2023. Kita akan kembali bersama dengan anda untuk sesuatu yang baharu insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk saksikan kami pada minggu hadapan masih lagi di Hello Doktor jam yang sama 5.30 minit petang. Selamat Hari Christmas ataupun selamat Hari Natal dan juga selamat menyambut Tahun Baru. Assalamualaikum, salam sejahtera.